Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Fra Vajiralongkorn Chow Yuha Raja Thailand sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-69 tahun. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia ke-75 akan diadakan Ahad ini di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Bagi memastikan kelancaran pada majlis itu nanti, raptai penuh diadakan pagi tadi. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan membuat tinjauan persediaan majlis tersebut. Persembahan khas bertema Raja Tersohor Kegemilangan Rakyat mengandungi 5 segmen antara lain melambangkan rakyat mempertahankan kedaulatan agama. Kemudian yang keempat ialah ikatan mesra, ikatan mesra di antara rakyat dan raja. Kemudian yang terakhir segmen kelima ialah sebuah kuaya secara beramai-ramai, iaitu tajuk kuaya ialah Raja Tersohor Kegemilangan Rakyat. Saya berasa gembira dan bangga kerana diberi peluang dan terlibat dalam persembahan ini. Saya gembira dan bangga kerana berjumpa Kebawah Duli. Gembira atas peluang ini. Kami gembira dapat jumpa Kebawah Duli. Majlis bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara diadakan dalam norma baharu dengan mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Peranan pendidikan semakin mencabar termasuklah pendidikan agama. Pihak yang berkenaan dengan bidang pendidikan agama hendaklah bersedia mendepani segala bentuk cabaran semasa, khasnya dalam memastikan sistem pendidikan agama sentiasa relevan bagi memenuhi hasran serta keperluan negara kepada generasi berilmu, beriman dan beramal soleh. Menteri Hal Ehwal Agama menekankan perkara tersebut semasa majlis penghargaan pelajar-pelajar cemerlang Kementerian Hal Ehwal Agama pagi tadi. Sistem pendidikan agama juga perlu sentiasa dinamik dan progresif serta bersedia untuk melalui proses perubahan dan pembaharuan yang seiring dengan perkembangan dan cabaran semasa. Di antara cabaran itu pada masa ini yang paling dekat di hati kita sepatutnya ialah untuk menyelaraskan waktu persekolahan agama. Penyelarasan waktu persekolahan agama pada masa ini sedang dalam kajian di peringkat Jabatan Pengajian Islam dan sedang dalam perhatian kementerian, iaitu berkaitan dengan hal ini. Bagi perancangan ke hadapan, Kementerian Hal Ehwal Agama sedang meneliti dan menilai waktu persekolahan agama. Inisiatif ini dihasratkan sebagai nilai tambah yang sangat signifikan bagi memperkukuh dan memperkesakan lagi pendidikan agama di samping untuk memenuhi keperluan-keperluan semua pihak yang berkepentingan yang turut juga disesuaikan dengan keperluan negara. Seramai 328 orang pelajar cemerlang menerima sijil penghargaan. Majlis diadakan sebagai insentif kepada pelajar-pelajar yang diraikan dan motivasi kepada pelajar-pelajar lain supaya akan terus mempertingkatkan usaha dan pencapaian akademik mereka. Majlis diadakan di Dewan Persidangan Bredex, Jerudong.
Sementara itu, sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran, petang tadi diadakan Majlis Penghargaan Guru-Guru Cemerlang Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Guru merupakan insan yang mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas guru bukan hanya sekadar mengajar atau menyampaikan ilmu pengetahuan, malah lebih dari itu. Majlis penghargaan berlangsung di Dewan Persidangan Bridex, Cerudong. 317 orang guru yang cemerlang menerima hadiah penghargaan disampaikan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Penghargaan tersebut diberikan atas kecemerlangan yang membanggakan dalam pengajaran peperiksaan, antaranya Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei STPUB, Brunei Cambridge GCE peringkat A, Sijil Pelajaran Agama Brunei SPUB, Brunei Cambridge GCE peringkat O pada tahun 2019 dan 2020. Sejarah persahabatan telah dinikmati sekian lamanya antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Dan tahun ini merupakan ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Ikuti perinciannya selepas ini. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China menikmati sejarah persahabatan sekian lama dan tahun ini merupakan ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara berkenaan. Ketua Kenal Lee Jianzhong menyatakan perkara demikian semasa majlis resepsi ulang tahun penubuhan Tentera Pembebasan Rakyat China ke-94. Majlis diadakan semalam di Hotel Ritz-Carlton International, Gadong. Hadir ke majlis ini mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pihindatu Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 333 kes. Dengan itu, 58 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik, manakala tiada kes sembuh dicatatkan hari ini. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 192 kes. 523 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,670 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 393 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 151,888 ujian. Makluman lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 27 Julai 2021 seramai 3,136 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 128,324 orang.
manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 24,914 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 21,730 orang. Kementerian Kesihatan melaksanakan ujian antigen rapid testing ART bagi operator-operator pengangkutan di kesemua sempadan darat di negara ini. Pelaksanaan ujian tersebut bermula Isnin lalu bertujuan mengesan virus SARS-CoV-2 dengan mudah, cepat dan sebagai langkah pencegahan dari penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Kementerian Kesihatan menegaskan individu yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dan yang memenuhi kriteria kemasukan ke negara ini masih perlu menjalani ujian ART. Ujian ART merupakan satu ujian antigen ke atas setiap orang yang akan memasuki negara ini sama ada bagi operator-operator pengangkutan barang ke negara ini atau transit. Ujian itu adalah mandatori dan akan dilaksanakan sendiri oleh operator-operator berkenaan dan disaksikan oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan yang ditempatkan di pos-pos kawalan. Hasil ujian ART boleh didapati dalam tempoh 10 minit dan hasil ujian negatif hanya sah bagi hari kemasukan berkenaan sahaja. Ujian semula adalah diperlukan bagi kemasukan ke negara ini di hari-hari berikutnya. Untuk mensyorkan pengimport dan pembawa barang-barang asasi tidak membawa COVID-19 ke Brunei Darussalam, kerajaan telah mengintroduce langkah-langkah seperti semua pembawa barang ini untuk menjalani RT-PCR test swabbing sekurang-kurangnya sekali setiap 2 minggu dan juga semuanya dimestikan untuk berinjek penuh vaksin COVID-19. Dan ketiganya yang paling baru adalah semua kemasukan mesti menjalani tes antigen test pada setiap kali mereka masuk ke Brunei Darussalam. Bagi operator pengangkutan yang berasal dari negara ini, jika hasil ujian ART didapati positif akan segera diasingkan untuk pemeriksaan lanjut. Manakala bagi operator pengangkutan yang berasal dari luar negara, jika hasil ujian ART didapati positif, mereka tidak akan dibenarkan masuk ke negara ini. Risiko di tempat kerja sering berlaku yang berpotensi menyebabkan kecederaan. Impak kesihatan di tempat kerja boleh mengancam nyawa dalam jangka panjang jika isu-isu tersebut tidak ditangani segera. Kemalangan dan kecederaan perlu dicegah melalui tindakan mengenal pasti bahaya dan usaha mengawal risiko serta melaksanakan amalan-amalan baik industri bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Perkara ini dikongsikan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga selaku Ketua Pegawai Eksekutif Sementara Shena semasa Forum Persatuan Perniagaan Brunei Perancis FBBA HSE. Forum berlangsung petang tadi di Hotel Radisson, Bandar Seri Begawan. Menurut Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, usaha menyelaraskan semua pihak berkepentingan dan sokongan berterusan untuk bekerjasama dengan Shena mewujudkan perbezaan yang wajar dengan matlamat utama untuk mempromosi piawaian HSE di tempat kerja serta mengelakkan sebarang kecederaan terutama kematian di tempat kerja. Juga hadir Tuan Yang Terutama Christian Ramesh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Perancis ke negara Brunei Darussalam dan penaung FBBA. Forum bertajuk Resilience is Being Prepared, The Shena Story and Engagement with FBBA dihoskan oleh FBBA dan Shena yang menyediakan platform kepada pihak-pihak berkepentingan dan memberikan kesedaran akan pentingnya mengekalkan keselamatan di tempat kerja. Para ahli panel antaranya menjelaskan berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja. Lebih 100 peserta FBBA menghadirinya. Hari Belia Kebangsaan ke-16 tahun ini akan disambut pada hari Sabtu 27 Zulhijjah 1442 Hijrah bersamaan 7 Ogos
2021. Bersempena sambutan tersebut, Majlis Kesyukuran dan Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah serta membaca surah Yasin akan diadakan esok 29 Julai 2021 di Masjid Universiti Brunei Darussalam bermula pukul 5.30 petang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Setiausaha Tetap Pentadbiran Keuangan dan Estate Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa sidang media mengenai sambutan berkenaan petang tadi. Sidang media diadakan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Semasa sidang tersebut, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud yang juga Setiausaha Bersama Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan juga mengongsikan maklumat mengenai acara utama, sampingan dan persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan bagi sambutan tersebut. Tema sambutan tahun ini dikekalkan seperti tema tahun 2019 dan 2020 iaitu Belia Siaga Masa Depan. Sementara konsep sambutan menumpukan pada teknologi digital, kesukarelawanan, keusahawanan dan kepimpinan. Masyarakat memerlukan para ilmuwan yang bukan hanya berilmu tetapi yang mengamalkan ilmunya dan memberi manfaat kepada orang lain. Pelajar perlu menjadi orang yang berbakti khususnya kepada keluarga, masyarakat dan kerajaan. Berucap pada Majlis Kesyukuran Minggu Ta'aruf Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB ke-15 sesi 2021-2022 pagi tadi, Dr. Haji Adnan bin Haji Basar Rais Kupu SB juga menasihatkan para pelajar agar menjadi individu yang inovatif dan kreatif serta berpotensi dengan sifat fatanah, amanah, siddiq dan tabligh. 191 pelajar termasuk 117 pelajar perempuan mengikuti Minggu Ta'aruf yang telah diadakan selama 5 hari bermula 24 Julai lalu. Antara pengisian majlis kesyukuran bacaan Al-Fatihah, zikir Asma'ul Husna, nyanyian lagu kebangsaan dan diakhiri dengan bacaan surah Al-Alaq oleh para mahasiswa program diploma tertinggi Perguruan Ugama Pendidikan Islam. Salah seorang mahasiswa program diploma pengajian kitab Turat pula mengongsikan pengalaman dan ilmu yang diperolehi sepanjang Minggu Ta'aruf diadakan. Pelbagai persembahan terus memeriahkan pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 semalam. Di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan, pentas perayaan diisikan dengan persembahan malam dendangan syahdu peraduan lagu irama joget berpasangan. Ia dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Brunei dan Muara dan bahagian institusi Mukim dan Kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala di daerah Tutong, persembahan pentas diteruskan dengan semarak tausyih anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Lamunin. Persembahan melibatkan sekolah-sekolah agama bertujuan untuk mencungkil bakat anak-anak muda. Hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Daerah Temburong pula persembahan pentas diserikan dengan peraduan tausyih anjuran Persatuan Pengakam Daerah berkenaan. 8 kumpulan menyertai peraduan tersebut yang antara lain bertujuan mengekalkan dan menghidupkan lagu-lagu tausyih. Hadir yang di-Pertua Persekutuan Pengakam Negara Brunei Darussalam. Ke arah memberikan bimbingan dan kefahaman mengenai rukun-rukun sembahyang dengan betul, di samping menghalusi bacaan ketika mendirikan sembahyang serta berpotensi untuk mengerjakan sembahyang dengan khusyuk agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB petang tadi mengadakan kursus menghalusi ibadah sembahyang. Kursus tersebut berlangsung di kampus RB Brakas.
Seramai 90 kaki tangan RB mengikuti kursus menghalusi sembahyang yang diadakan selama 2 hari. Sepanjang kursus, mereka dibimbing oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, pengasas bersama dari Pusat Al-Minhaj. Kursus tersebut merupakan aktiviti keagamaan anjuran Badan Keagamaan RB dalam usaha menyebarkan dakwah Islam dalam kalangan warga berkenaan. Orang sebelah kedengaran hukumnya. Seorang lelaki warga asing ditahan atas kesalahan di bawah BAM 15 15-1 Akta Imigresen Penggal 17. Lelaki tersebut didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresinya mansuh. Penahanan dibuat semasa operasi Langis JIPK 86 2021 yang disasarkan di sebuah rumah sewa pekerja asing di kawasan Mukim Kilanas pagi tadi. Operasi melibatkan 4 anggota pegawai bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan. Warga asing terbabit dibawa ke Ibu Pejaban Penguatkuasa Undang-Undang JIPK Bandar Seri Begawan untuk siasatan lanjut di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Sementara itu, di daerah Belait, 2 lelaki warga asing yang berjawatan amah ditahan dalam operasi Langis JIPK 87 Palang 2021 yang diadakan pagi tadi di kawasan Rancangan Perumahan Negara Panaga. Salah seorang daripadanya didapati melanggar peruntukan di bawah Peraturan 15-2 Peraturan Imigresen Penggal 17, iaitu mana-mana pekerja asing yang bekerja di negara ini hendaklah bekerja mengikut majikan yang asal. Manakala seorang lagi didapati melanggar peruntukan di bawah Peraturan 15-3 Peraturan Imigresen Penggal 17, iaitu bekerja tidak mengikut apa yang tercatat di dalam pas kerja yang dibenarkan. Kedua-dua majikan bagi individu-individu terbabit dipanggil ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kuala Belait untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Perkembangan pertandingan pencaksilan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-75. 3 pertarungan pusingan separuh akhir berlangsung semalam. Pertandingan diadakan di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Pada perlawanan pertama, acara cekang asli wanita remaja Nur Julaiha Haji Julaihi dari daerah Blain mara ke pusingan akhir selepas menang dengan keputusan 5-0 ke atas pesilat daerah Brunei dan Muara Nur Syahindah Saiful Rizal. Dalam separuh akhir kedua, cekang asli wanita remaja menyaksikan Shani Nur Adiyana Mazuni dari daerah Temburong melangkah ke pusingan akhir selepas menang ke atas pesilat daerah Tutong Siti Nur Azlin Sofian dengan keputusan 5-0. Manakala separuh akhir kuntau lelaki remaja, pesilat daerah Temburong Muhammad Izzat Zikri Haji Khairul Al-Limin menang dengan keputusan 3-2 ke atas pesilat daerah Blain Muhammad Muizzaddin Jikilani untuk mara ke pusingan akhir.